kita akan ada pra-project. Okey, pra-project ni adalah perbincangan. Dah ada 2 grup yang buat demonstrasi berkenaan dengan ERP. Jadi kami rasakan kalau kami buat kertas kerja ni boleh bagi panduan dah, sebab tadi dah jelaskan situasi yang dihadapi oleh ibu bapa, para guru dengan peserta itu sendiri. Tapi kalau tentatif ni tak ada pun akan jadi masalah juga. So untuk mentor hari ni pentinglah untuk kita tahu macam mana gerak kerja ERP tu berlangsung. Kalau tak ada tentatif, kalau tak ada refleksi, susah untuk semua orang dapat panduan. So untuk projek penempatan yang kami cadangkan adalah program pertukaran budaya bersama komuniti orang asli di kampung orang asli Batu 12, Gombak, Selangor. Kenapa kami pilih lokasi ini adalah jauh daripada Melaka, dan syarat untuk lakukan projek emas ni adalah di mana-mana sahaja, bukan di kawasan yang familiar dengan peserta itu sendirilah. Okey, so untuk rumusan aktiviti kita akan ada pra-project. Okey, pra-project ni adalah perbincangan bersama ahli kumpulan untuk menentukan dekat mana kita nak buat. So projek ni kita tentukan dekat kampung orang asli, dan mesyuarat tu dilakukan di Zoom meeting sahaja, bukan secara face to face lah. Dan jumlah jam yang terlibat adalah 1 jam 30 minit. Kalau dekat sini kalian boleh tengok 9.30 pagi perbincangan projek bersama ahli kumpulan secara dalam talian. Pukul 11 pagi perbincangan projek tamat. So pentingnya ada pra-projek yang pertama ni untuk pastikan ahli kumpulan bersetuju tentang pemilihan lokasi, aktiviti apa yang dibuat sebelum kami bentangkan kepada mentor. Jelas kan? Okay, so untuk pra-projek yang kedua saya serahkan kepada saudari Arina lah untuk present. Okay, untuk pra-projek yang kedua, perbincangan dah mula dilakukan untuk persediaan tempat. So ini sangat penting sebab kita nak tahu tempat mana yang kita akan buat untuk residential project ni lah. Okay, untuk pra-projek yang ketiga, pra-projek yang ketiga kita dah mula untuk bergerak ke sana. Okay, ya, kalau dekat sini kita bertolak pagi pukul 9 pagi ke kampung orang asli tersebut di Gombak. 11 pagi kita kena jumpa orang yang penting dekat sana. Biasanya kalau orang asli ni, orang yang sangat penting adalah Tok Batin. Tok Batin ni adalah ketua bagi komuniti dia. So dia akan explain tentang kita akan berbincang dengan dia lah tentatif projek apa yang perlu kita lakukan sepanjang 5 hari tersebut. Kemudian 12.30 hari kita bertolak ke KYS. So hari yang sangat penting adalah pada hari pertama di mana projek bermula. Hari pertama itu 10 pagi kita akan bertolak daripada KYS ke kampung orang asli Batu 12. Yang ini semua detail memang peserta kena ada dalam dia punya report lah. 1 petang tiba di lokasi, 1.30 makan tengah hari, 2.30 bergerak ke Dewan Komuniti Orang Asli, 2.45 petang maksudnya kita dah tiba dekat perkampungan Dewan Komuniti dia. Dan yang ini paling penting, taklimat keselamatan oleh Tok Batin dan Pantalarang. Biasanya orang asli ada Pantalarang. Contoh antaranya adalah kalau kita sampai kat sana, percakapan kita pun kena jaga. Berdasarkan pengalaman, perkataan jakun kita tak boleh sebut sepanjang tempoh dekat sana. Sebab jakun adalah salah satu dia punya masyarakat dia, suku dia. So kalau kita orang biasa kita panggil jakun tu macam orang tak pernah nampak, mesti tak pernah pergi, tapi benda tu sangat sensitif. Okay. 3 suku petang sesi ice breaking lah bersama dengan dan juga pelbagai kumpulan. 4 petang barulah kita mulakan aktiviti kita bersama dengan orang asli. Kita buat lawatan, kita kena kenal dulu tempat tu macam mana, komuniti dia macam mana, kehidupan dia macam mana. Dan 5 petang tamat lawatan dan juga rehat lah. Okay. Sambung ke hari yang kedua bermula dengan sarapan, bergerak ke kampung orang asli, tiba di Dewan. Kat sini baru kita buat aktiviti bersama dengan kampung orang asli. Kalau kami, aktiviti yang pertama adalah tarian tradisional orang asli. Kat sini diorang akan introduce tarian-tarian dia lah. Apa tarian yang kita tak tahu, peserta tak tahu, tak didedahkan, dan di sini mereka didedahkan. Okay, 11 pagi kita mulakan dengan bengkel anyaman dan kraft tangan, makan tengah hari dan demonstrasi masakan tradisional orang asli. Kat sini kita tahu makanan dan kita dah tahu tarian dia yang sebelum tadi lah. Okay, dan aktiviti permainan tradisional orang asli. So day 1 ni, day pada hari ni kita datang 3 perkara daripada orang asli. So dalam resident project kita
kita kena ada dua, satu memberi, satu menerima. Tapi kita kena lebih banyak memberi. So dalam projek kami ni, kalau nanti kita akan tengok hari pertama dan hari kedua kita banyak ambil daripada orang asli dan nanti kita akan memberi. Itu yang kita panggil pertukaran budaya. Okay. Hari yang ketiga dan keempat. Untuk hari ketiga ni dah sambunglah pada 12 Januari. Jumlah masa yang kita gunakan adalah selama 14 jam. Kita mulakan dengan sarapan, lepas kita bergerak ke kampung orang asli. And then antara aktiviti yang daripada pihak kita sendiri, kita bagi balik pada orang asli tu adalah kita bagi aktiviti kebudayaan tarian Zaplin. Kalau orang asli kita ada tarian Sewang. Betul. Sewang. Okey, lepas tu kita ada minum pagi, kemudian bengkel kraft tangan mencanting batik lah. Kita akan sediakan bahan-bahan dia untuk kita, budak kita dan anak-anak orang asli sama-sama lah buat mencanting batik ni. Kemudian kita ada makan tengah hari, demonstrasi masakan Melayu moden. Sebab mereka pun ada bagi cara masakan daripada pihak orang asli itu sendiri. Kemudian kita minum petang. Dan pada waktu petang tu kita dah ada lakukan permainan tradisional Melayu. And then kita akan buat sedikit postmortem untuk hari kedua. And then tamatkan juga postmortem tu. Dan dah berehat lah. Lepas tu kita pergi hari keempat. Hari keempat ni daripada pihak kita juga, kita akan buat pameran pakaian tradisional Melayu dan orang asli. Maksudnya kita sendiri kita ada baju Melayu, baju kebaya, baju kurung. Orang asli ada pakaian diorang yang dibuat daripada daun-daun, kayu-kayu. Ada detail dia, ada manik juga. Kemudian akan berlaku macam pakaian beragam lah. Mereka akan memperagakan baju-baju tu. Dari situlah berlakunya pertukaran. Ya, fashion show. Betul. Lepas tu kita ada demonstrasi pembuatan pakaian tradisional orang asli. Mereka akan tunjuklah cara mereka buat pakaian harian mereka. Lepas tu kita ada minum petang, aktiviti peragaan busana Melayu dan ni lah. Yang ni yang fashion show ni kita buat 5.30 ni. Okay, and then postmortem hari ketiga, tamat postmortem. And then untuk hari kelima. Okay, hari kelima kita akhir. So macam biasa pagi dimulakan dengan sarapan, bergerak ke kampung orang asli dan kita tiba di Dewan Komuniti pada 8.45. And then sebelum kita habis tu kita pun tak naklah balik begitu saja. Kita buat aktiviti gotong royong membersihkan kawasan kampung lah, kawasan sekitar. And then majlis penutup sedikit pencapaian sudah hati, bertukar-tukar hasil yang kita dah buat bersama kan dengan anak-anak tu. And then kita pada 12.30 hari kita akan buat postmortem untuk keseluruhan projek. Dan pada 12.30 kita akan bertolak pulang pada hari kelima. Dan ini sedikitlah kita sempat buat untuk bajet dan kewangan lah, roughly saja seperti ini. And then last kali adalah refleksi. So maknanya kita buat pertukaran budaya kan. So insyaAllah lah macam-macam lah yang kita dapat daripada pihak kita, kita harap begitulah, dan juga pada pihak anak-anak dan orang asli juga. So kita boleh belajar dapat beberapa nilai lah, nilai kerjasama, toleransi serta kepentingan menghormati adat dan budaya masyarakat lain. Selain daripada itu, kita juga dapat belajar merancang, menjadi lebih bertanggungjawab dan mendapat memastikan setiap aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lancar. Ini antara refleksinya. Nanti akan ada gambar untuk aktiviti lah yang kita laksanakan, gambar sokongan sepanjang di sana. Ini waktu aktiviti kraft tangan. Sempat pergi gombak Sempat Sebenarnya sempat pergi gombak. Baru tadi bagi. Tak pergi. Selalu yang paling top dia masakan yang dalam bulung kan. Ini pakaian. Lawa-lawa gambar. Tadi pergi je. Ui, Ini daripada pihak kita pula lah kan. ramai. Ramai. Ada buat apa? Ambil je. Teringin nak tengok Amir. Ambil kat sana tadi ni. Okey. Itu sajalah untuk pembentangan. Okey, terima kasih. Di sini cikgu-cikgu buat apa, tukaran budaya kan. Memang fokusnya dekat tukaran budaya, belajar budaya sana, dan kita pun memberikan mengajar budaya kita. Tetapi perbezaannya dengan saya merupakan saya buat projek penempatan ini yang fokusnya dalam sumbangan dari aspek psikoemosi lah untuk warga kampung di sebuah kampung di Hulu Terengganu, di mana kampung tersebut mengalami banjir yang teruk, dan kami datang way after tu lah, bukan macam waktu banjir lah, tapi saya tekankan bahawa dia sepatutnya memang kena buat lah every time, walaupun dia tak ada laptop atau tablet. Dalam ERPRM kita kena ada satu buku, kita panggil buku log lah. Kita akan start dari Gangsa, Perak, Emas.
buku log tu kita pakailah buku apa buku. Buku nota sekolah pun boleh. Tapi kita logkan semua aktiviti, pastikan peserta ada buku log tu, and then dia buat laporan memang senang. So dia boleh refer kat buku log tu. Bila dia nak buat diary ke, dia nak buat laporan ke, dia akan refer kat situ. Itu yang paling mudah. Itu je lah saya boleh share.